الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia-Nya. Dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu atau di dalam taman atau Rawdatun min Riyadil Jannah, taman di dalam di antara taman-taman syurga. Sesiapa yang nak memudahkan perjalanannya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kena banyak-banyak duduk di dalam taman syurga. Kalau dalam dunia pun kita tak suka ataupun tak berapa nak kerap duduk dalam taman syurga, susah juga tu, banyak payah juga. Disebut dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani jalan menuntut ilmu, maka Allah Taala akan memudahkan dia untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis menyebut ada dalam kalangan malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan mereka untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis zikir yang di sana menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka menyebut nama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk Allah yang dekat dengannya. Antaranya al-malaikatul muqarrabun dan ahli dunia, ahli sama, penduduk langit, baik dan sebagainya lah, yang kelebihan penuntut ilmu yang kita nak kena bergelumang dengan ilmu sepanjang kehidupan kita. Malam ini InsyaAllah malam ni kita agak relax. Minggu lepas agak kelang kabut kan sebagainya. Malam ni kita terus saya ambil balik surah Al-Fatihah insyaAllah. Surah Fatihah ni kalau kita nak urai, kalau kita nak syarah, panjangnya berjela, mungkin diambil masa berbulan-bulan lamanya. Cuma saya pilih beberapa rujukan kita pada malam ini. Ada beberapa saja bermain. Yang pertama adalah satu tulisan saya sendirilah yang saya gabung daripada beberapa kitab tafsir yang mudah-mudahan sesuai untuk kita semua. Tidak dicetak secara orang faham buku takat fotostat macam tu je lah, untuk habuan mengajar di masjid-masjid. Ni pun hak yang cerai, master dah cerai ni. Baik, malam ni kita masuk surah Al-Fatihah, tafsir surah Al-Fatihah. Kalau ikut tulisan yang saya susun ini, maghrib ke isyak dia ambil masa dalam lebih kurang 8 kali lah, lebih kurang 7 ataupun 8 kali halaqah kita duduk. Ini baru habis surah Fatihah. Jadi saya nampak cadang kalau boleh kita habis malam ni, tapi saya sebut yang penting-penting. Tapi kadang-kadang masalah bila kita sebut cerita, kita baca satu baris, lepas tu hak yang dalam kepala hak nak keluar tu berbaris-baris, jadi panjang lah. Kita kalau boleh kena cut-cut, ambil yang lebih kurang, yang kita kata agak-agak yang perlu, yang penting untuk kita lah. Kita payah tengok dah lagu mana, selalu macam tu. Nak baca banyak, lain kali baca sikit juga. Dia
kadang tu dia teringat kau ni, dia cerita kau ni. Jadi ambil masa dulu. Baik, tuan kita tengok muqaddimah surah Al-Fatihah dulu. Muqaddimah. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan surah Al-Fatihah. Fatihah ni maknanya kalau ikutnya pembuka. Surah Al-Fatihah pembuka. Buka Quran ini dengan surah Al-Fatihah. Walaupun surah Fatihah ni bukan surah yang pertama sekali diturunkan. Yang rajih mengikut para ulama, kalau diikutkan surah yang pertama turun ialah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ialah surah yang ke-96. Susunan dia 96. Baik, penyusunan surah-surah Al-Quran namanya tauqifi. Tauqifi ni maknanya memang diperintahkan kepada Rasulullah. Siapa yang perintah Rasulullah? Allah Ta'ala lah, untuk menyusun surah-surah mengikut sebegitu rupa yang kita boleh nampak pada hari ini. Maknanya bukan ulama ataupun para sahabat yang ijtihad mula-mula surah Fatihah kemudian surah Baqarah dah. Dia tauqifi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia turun tak mengikut susunan surah Al-Alaq, hatmu satu pi sana, pi sini, pi sana, tapi sebab dia mengikut kesesuaian masa, mengikut persoalan dan beberapa perkara lagi lah yang diturun. Tapi disusun semula surah, bila satu surah ataupun ayat turun kepada Rasulullah akan sebut da'u hadhil ayah, kamu letakkan ayat ini di sini dan Rasulullah baru sebut. Baik. Jadi surah Fatihah ni dia adalah makiyah. Makiyah ni iaitu surah-surah ataupun ayat-ayat yang turun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Walaupun dia turun bukan dalam kawasan Mekah, tetapi dinamakan makiyah juga kerana dia turun sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Baik, makiyah dia ada 7 ayat. Itu sepakat para ulama, ada 7 ayat dalam surah Fatihah. Cumanya ada khilaf tentang pengiraan ayat. Yang saya ingat, yang saya dah sebut hari itu ni, ada ulama dia tidak mengira Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dia kerak tang siratal ladzina an'amta alaihim, itu yang ke-6, dan ayat yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Satu benda yang kita kadang-kadang tak perasan, kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, biasanya kita tulis nombor 1 dulu. Nombor 1 ada hendaklah apa, contohnya kan, peraturan apa. Yang kedua apa dia? Yang kalau Al-Quran ayat dulu baru number lah. Asalnya number tu tak ada. Kerana pengiraan ayat Al-Quran pula pun berbeza-beza para ulama kira. Cuma yang kita guna pakai menurut kiraan ulama Kufah 6,236 ayat. 6,236 ayat. Yang biasa kita dengar sebelum ni 6,666 ayat. Itu hantaran Datuk Ki kepada Siti Nurhalizah. Itu menurut ada pendapat ulama tafsir. Kalau tuan-tuan bisa dengar tafsir Munir, saya jumpa dalam tafsir Munir, duk cari-cari mana 666 ni. Sampai nombor pelik kereta pun 6666. Jadi rupanya ada para ulama tafsir menyebut mengira 6,666 ayat. Jadi dibahagilah 1,000 ayat tentang apa nama ni, kisah, apa nama, contoh kisah-kisah, 1,000 ayat tentang apa, 1,000 ayat tentang apa dan sebagainya lah untuk baik. Kita 6,236 ayat menurut pengiraan ulama Kufah. Kalau kami dulu kami mengaji satu subjek namanya
apa nama ni, Dhabtul Quran, apa dia ni, ya Allah, lupa kita, ilmu tentang mengira ayat-ayat Al-Quran. Yang mana khilaf ulama pengiraan ayat-ayat Quran. Contohnya surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kalau ikut kita punya pendapat, kita punya pengiraan ulama Kufah, dia kira Al-Qari'ah 11. Ada di kalangan ulama depa mengira bagi depa Al-Qari'ah ni 10 ayat saja. Ada yang kata 8 ayat saja. Ya, gitu menyebabkan perbezaan. Ala kulli hal itu bukan satu masalah lah. Tak apalah macam mana pun. Tapi disebut dalam hadis bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, disebut mana dia? Ada saya sebut di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dan satu ayat. Satu ayat demi satu ayat. Rasulullah tak baca sambung-sambung. Itu kebiasaannya begitulah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Walaupun di sana ada juga kita kata disebut waqaf dan sebagainya, itu kalau adzan ni kita sebut. Kalau kita nak sambung, tang mana yang kita nak berhenti? Tang mana dikatakan waqaf tam? Waqaf yang sempurna, maknanya ayat dia sempurna. Okey, baik, hari kita cerita tu. Kalau dan sampai. Kemudian sebaca sini diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid ini ialah salah seorang ulama tabi'in. Yang kata tabi'in ini ialah mereka anak murid kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tak pernah jumpa dan nak jumpa Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat beliau bahawa surah Al-Fatihah adalah surah yang kelima penurunannya selepas surah Al-Alaq. Mula-mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Yang kedua Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Itu pentingnya terutama kepada para pelajar. Mesti bagi mereka setiap masa dan ketika kena ada bahan catatan, pen, benda catat lah. Tapi lah ni orang boleh catat di mana? Di guna handset lah. Tak payah buat ni, guna handset lah. Kadang handset tu pula handphone dia punya smartphone dia tu ada apa? Ada pen, boleh tarik keluar, boleh. Cuma rajin ke tak rajin lah. Tapi yang pastinya kalau jenis-jenis WhatsApp, YouTube, tu rajin. Baik. Surah Al-Alaq, surah Al-Qalam. Al-Alaq awal-awal surah dia cerita pasal apa? Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Qalam tu maknanya pen, tulis. Baik. Bila ada qalam, maksudnya mestilah ada tempat nak tulis. Cuma kalau kita tengok cerita James Bond, pen dia tu boleh jadi senjata. Itu cerita James Bond. Biar pergi dia lah. Di Malaysia ni apa dah? Dia Bond takut dah tu. Baik, itu cerita. Kemudian surah Al-Muzammil. Surah Muzammil. Tapi semua hak turun ni dia tak lengkap satu surah. Al-Muzammil, orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Sepupu saya, nama Muzammil itu salah satu nama Nabi. Dibubuh mak nak bubuh nama Al-Muzammil. Bila bubuh nama Muzammil ni sesuai dengan nama dia, dia tidur ni mesti dia pakai selimut. Walaupun panas kembang, pakai selimut. Macam tu. Itu apa saya nama Muzammil kan. Yang keempat Al-Muddathir. Yang keempat Al-Muddathir. Ini disebut di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Hadza isnad sahih, disebut wallahu alam. Mengikut muhaqqiq dia kata ini sahih, dan mungkin ada beberapa pandangan yang lain. Kemudian baru surah Al-Fatihah.
cuma special surah Fatihah, walaupun di ayat yang kelima turun, tetapi dia turun lengkap terus habis sampai waladhdallin. Itu special ya. Jadi kalau ditanya surah apa yang pertama lengkap penurunannya satu surah, surah Al-Fatihah. Surah Al-Alaq tak lengkap, 5 ayat, sebahagianlah daripada surah tersebut. Jadi di antara itu satu, di antara keistimewaan surah Al-Fatihah. Kemudian baik bilangan kalimah dalam surah Al-Fatihah ialah 29 kalimat. Balik tolong kira tengok 29 kalimat, 29 kalimah. Jadi bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kira tengok ada 29. Cuma kadang-kadang mungkin kita keliru lah, sebab kadang-kadang ada dia macam 2 kalimat tapi sebenarnya tulisan dia sambung. Ada sebagainya lah. Tak apalah, try tengok kira betul ada 29. Ni pun ada khilaf juga. Dan jumlah huruf-hurufnya pula ialah 141. 141 dia punya huruf. Dan dihazaf 6 alif, iaitu pada kalimah tapi dia tak kira, maknanya dia tak kira maknanya ismi, maksudnya alif itu dihazaf ataupun dibuang, tak ada dari sudut penulisan, tak ada. Yang pertama alif pada bismillah. Ini pengenalan surah Fatihah. Silap-silap tak pengenalan ni saja sampai isyak dah kan. Kita cuba nak pergi berderah sikit. Lagi berderah lagi tak ada dalam bismi alif tu asalnya bismi dia ada ba, alif, sin, mim. Tapi kita baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak ada alif, dihazaf. Hazaf tu bukan saja-saja dihazaf, dia maksudnya dibuang. Bukan saja-saja buang, ada maksud dia, ada sebab. Biar pergi dulu tu. Kemudian dia buang lam lafzul jalalah 2 kali tang Allah, bismillah, tang mana lagi tu, lillah. Katanya lillahi, kan kita baca panjang tu ada alif, dia tak ada di situ. Bismillah, kita tak baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahman, la kan kita baca alif. Yang tu pun satu perkara yang nak dibincangkan, tu yang jadi panjang. Kalau kata nak satu sebut, kalau nak cerita pasal detail lah, saya pun tak ingat. Kalau berdetail sangat, tahu kata cerita tapi nak kena check balik. Kadang benda-benda ni kadang bukan kita duk tengok selalu kan, lupa kan. Jadi otak makan kepala ikan, tapi saya jaranglah makan kepala ikan tu. Kalau kepala ikan dia berkata, kepala ikan lebih lagi mata ikan. Dia kata lemak mata ikan tu, korek mata ikan tu makan. Ada setengah orang lah, ada orang tak lalu. Sebab dia ada apa benda disebut tu yang boleh menyebabkan, tapi ingatan, tapi yang di situ lendiak apa tu, tapi dia bukanlah ingatan, dia menghilangkan ingatan jangka panjang. Maksudnya dia dalam masa pendek lah. Maksudnya kalau kita makan kepala ikan, maknanya kita boleh lupa dalam masa yang ada sebelum ni, kita akan lupa. Jadi macam tak apa tak kuat. Bukan ingatan masa panjang hak lama tu pun hilang juga tak. Yang baru-baru. Lepas tu kalau pelajar-pelajar ataupun yang nak ambil periksa, sebelum ambil periksa tu lebih kurang sebulan ke contohnya, jangan duk makan dah benda-benda yang macam tu. Kalau boleh tinggalkan bolehlah, apalah tapilah. Tapi yang hak tak mengaji, yang kata hak yang tak ambil periksa ni, mai dekat duk menadah, duk tengok, duk dengar ayah orang duk mengajak di masjid, tak apalah, hentamlah 50 kepala ikan sekalipun. Tiap hari kari kepala ikan, bubuh. Yang mana tak mana dia kata, kadang sampai boleh beratus-ratus harga. Sudah dia cerita kepala ikan pula tak lagi ni, panjang habis tang isyak. Baik, kemudian Dahul Jalalah tu maksudnya Allah lah, kalimah. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman.
Kalau ikutnya dia ada alif, tapi kalau kita baca dalam mushaf kita, alif kecil disebut tu, alif saghir. Apa nama alif kecil dia buat situ kan. Itu tak dikira lah yang kata 141 huruf yang dikira. Kemudian al-alamin kan dia tak ada alif besar, alif besar. Cuma kalau tengok baris tu al-alamin ada alif kecil. Kan? Itu tak dikira lah. Kalau kira maksudnya lebih daripada kita sebut tadi lah, 141 tadi ni lebih kira. Alif-alif yang dibuang ataupun yang dihazaf. Jika dikira bersama tasdid, kalau kira dengan syaddah sekali, dia akan jadi 155 huruf pula. Macam itulah tasdid ni, huruf yang tasdid asalnya dia 2 huruf. Bila disatukan maka dia jadi tasdid, maka dia nampak 1 huruf lah. Padahal dia asalnya 2 huruf. Lebih kurangnya macam tu secara umumnya. Mempunyai 12 nama. Saya sebut sini mempunyai 12 nama surah Fatihah. Paling masyhur ialah surah Fatihah, Ummul Kitab dan Sab'ul Masani. Hunna Ummul Kitab. Dalam Quran disebut wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Surah Al-Waqi'ah. Itu nama yang disebut. Yang Al-Fatihah ya, kita biasanya memang kita sebut ma'ruf. Kalau sebut surah Al-Fatihah kita tahu. Kalau sebut Ummul Kitab pun itu. Kan kita sebut As-Sab'ul Masani, yang ni kurang popular pun, tetapi disebut secara jelas dengan dalam surah Al-Waqi'ah. Maknanya 7 As-Sab'ul Masani maknanya 7 yang diulang-ulang. Maknanya kita diulang selalu dalam semayang kita 17 rakaat 17 kali sekurang-kurangnya dalam sehari. Siapa yang baca surah Fatihah kurang 17 kali, maknanya tak settle, tak selesai dia punya sembahyang tu, tak sempurna. Kecuali kalau ikut mazhab ada Hanafi tu, cerita dalam mazhab tu ada pengecualian lah. Baik. Kemudian ada sebut sini, saya sebut bilah wasumiyat Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Kitab kerana dia mula kitab dalam mushaf. Dalam mushaf kita ni mushaf. Jadi kita panggil Al-Quran, tapi kalau ikut di negara Arab dia akan kata mushaf. Mushaf lah. Mushaf ni maknanya yang dicetak macam ni lah. Dia kata mushaf, dia kata. Mushaf dibaca dengan mushaf boleh, dibaca dengan kasrah boleh, mishaf boleh, dia boleh baca juga dengan mashaf, fathah pun boleh. Baca macam mana tu? Macam kita kata kita baca hadis Imam Tirmizi boleh, Tirmizi boleh, Turmizi boleh. Jadi boleh belakang. Kadang-kadang tu dia boleh belakang. Jadi cuma kadang-kadang tu yang dia, tapi clear juga. Sebab kadang-kadang hak yang dia mengaji, aku mengaji Tirmizi je. Pasal dia mengaji Tirmizi je, pakai bila ada sebut Tirmizi pakai apa nama nak clear, padahal betul juga. Ada yang macam tu. Jadi kita kena perhati bagi elok lah. Tapi benda-benda yang macam tu ada kita sebut minggu lepas. Kalau nak bawa sampai clay benda-benda apa-apa macam itu, baik tak payah. Kan? Perhubungan di antara kita lebih penting. Wajib kita jaga. Baik. Kadang-kadang pasal sunat punya pasal clay. Tu yang jadi tu tak bagus lah. Benda sunat. Jadi benda sunat ni asal nak buat, tak mau buat, sudah lantak pergi hang lah. Tapi kita galakkan supaya memperbanyakkan amalan sunat. Baik. Kemudian habis kita buka surah selepas tu. Baik, keistimewaan surah Al-Fatihah. Apa keistimewaan surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah ialah seafdal surah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, ala ukhbiruka bi afdalil Quran. Maknanya mau tak kalau kata aku bagi tahu apa yang afdal dalam Quran tu, maka Rasulullah pun baca alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kemudian keistimewaan dia tak sah salat itu jika tidak dibaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang ketiga,
dinamakan juga salah satunya nama Al-Fatihah ialah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah ni maknanya jampi. Oh, saya sebut tadi ni. Tadi saya sebut surah Fatihah dia ada 12 nama. Tetapi dalam Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain disebut ada 20 nama surah Fatihah. Jadi sesuatu yang mempunyai banyak nama itu menunjukkan kemuliaan dia. Allah Ta'ala sendiri, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dari situ 99 nama Nabi pun ada banyak nama. Baik. Yang ketiga tadi disebut dinamakan ruqyah. Yang saya pilihlah kalau ikut keistimewaan surah Fatihah ni banyak. Cuma saya pilih di sini buah 3 sajalah. Kenapa dinamakan ar-ruqyah? Kerana salah seorang sahabat telah meruqyah ketua sebuah kampung, seorang ketua sebuah kampung yang telah disengat binatang berbisa. Jadi sahabat musafir sampai sebuah kampung, adalah cerita dia panjang juga, jadi saya ringkaskan. Penduduk kampung mai dekat para sahabat ni, kumpulan para sahabat yang bermusafir ketika itu, minta dan dia tanya siapa yang boleh berubat, siapa yang boleh merawat, berubat, doktor, tabib kat sini. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dia mengaku, saya boleh berubat. Okay. Kemudian pergilah dibaca surah Fatihah, hembuih baru lega. Buat balik kambing, sekumpulan kambing banyaklah. Lepas tu pakat, bila terima kambing tu ambil tapi tak berani nak sembelih. Pasal bolehkah kita makan ni? Pasal kita tadi guna ayat Quran, kita guna surah Fatihah, hembuih kat dia. Lepas tu bagi upah kambing berekor-ekor lah. Bukan kambing, bukan sekor, jadi banyak lah. Maksudnya baca Fatihah aja. Kalau ikut kambing lain ini 1000 pula kan. Kita bubuh lah paling murah 500, tapi payah lah jumpa 500 10 ekor kambing 500, 5,000. Hanya apa nama berubat kena sengkatan binatang berbisa. Itu pun doktor tak betul dia. Kan, tak kan. Dia kata boleh, tapi dia ada dengar dari Rasulullah pada Fatihah ni kelebihan dia macam ni. Dia pun dengan keyakinan, keimanan, dia pun tapi tak berani nak makan. Akhirnya bawa balik kambing, tak berani nak makan. Bawa pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah ni macam mana cerita ni? Ni sahabat kita ni baca surah Fatihah, dia buih, dia rawat hak kawan ni, kemudian dia baik dapat kambing berapa ekor, tapi kambing tak berani. Rasulullah kata, kamu tahu mana wa ma yudrika annaha ruqyah, kamu tahu mana yang kata surah Fatihah ni adalah jampi. Kamu betul iqsamu wadribu li ma'akum bisahmin, maknanya boleh hampa bahagi sama-sama hampa kambing tu, lepas tu bagi kamu sikit. Jadi kata boleh makan dengan daripada kita apa namanya, daripada kita ruqyah tersebut. Maknanya boleh kita ambil lah dengan kita berubat menggunakan ayat Al-Quran, masa kita, kemahiran dan sebagainya lah. Jadi kita pun macam tu lah sebenarnya, tak payah kita nak ngapai macam-macam ayat hani. Sebenarnya kalau kita duk mengamai surah Fatihah saja pun dia dah menjadi kita kata power kepada kita. Mai pun baca Fatihah, tapi dia kena jadi darah daging kita lah. Baik, selesai yang tu. Itu kisah surah Fatihah yang kita sebut 3. Baik, kita terus kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia ada satu lagi saya susun, ni tafsir surah Fatihah. Saya susun tajwid surah Fatihah. Tapi kita cerita pasal tafsir, tajwid tentu pergi ngaji kat orang lain tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ataupun dalam ni saya ambil terjemahan daripada kitab Nurul Ihsan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim ni dia dibaca setiap awal surah, kecuali surah Bara'ah ataupun yang kita kata nama surah At-Taubah. Jadi kalau dalam Quran setiap surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah dia terus bara'atum minallahi wa rasulih. Tak payah, tak boleh kita baca dengan apa nama ni Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita baca bara'atum minallahi wa rasulih, kita baca 5 baris, kita baca 5 muka surat contohnya. Kita dah baca 5 muka surat surah apa nama bara'ah ataupun surah Taubah tu. Kita tutup Quran. Esok kita nak baca pula. Waktu tu bolehlah kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh juga kita mula dengan terus kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu nak baca Al-Quran maka baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca. Tapi kalau nak baca bismillah juga tak ada masalah pun. Jangan duk kelih sampai bertumbuk pula pasal A'udzubillahi bismillah tu. Tu yang kata tu kan. Bahas tak habis kelih lagu tu masa muka tak jadi. Benda-benda lagu tu kita berlapang dada. Nak baca, baca. Tak baca, aku suka. Baik. Cuma dia ada sudut afdal, tak afdalnya tu, itu terpulanglah yang tu. Lagi mana dia tak buat satu perkara yang mungkar, yang maksiat, waktu tu kita okey, no problem. Betul. Ini adalah kerana surah Bara'ah turun dengan pedang, iaitu cerita surah Bara'ah ataupun Taubah ni dicerita pasal peperangan. Dan padanya ayat-ayat berupa ancaman. Dalam surah Taubah ni banyak ayat-ayat yang berupa ancaman, janji buruk. Janji buruk tu maknanya siksaan, api neraka dan sebagainya kepada golongan kufar dan munafikin, sedangkan basmalah adalah rahmat dan keamanan. Sedangkan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bila kita baca dalam surah Taubah, cerita pasal Allah ni dia akan mengazab, akan masukkan orang kafir, kufar ke dalam neraka, akan mengazab azabun alim. Jadi tak apa nak sesuai lah baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab Bismillah tak sesuai kita baca dari awal surah At-Taubah. Baik. Dan munafikin, sedangkan dia cerita munafik, sedangkan basmalah maka tidak sesuai digandingkan di antara aman dan perang, tetapi tidak ditegah membaca basmalah pada permulaan bacaan di tengah surah At-Taubah, macam mana yang saya terangkan tadi. Kemudian satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan dibaca sir. Jadi mengikut pendapat mazhab kita, bismillah adalah satu ayat daripada daripada surah Al-Fatihah. Satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan dibaca sir pada solat sir dan jahar, baca nyaring ketika solat yang dinyaringkan bacaannya mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita baca dalam dalam solat asar, zuhur,
dua solat tu kan. Ataupun kita solat waktu siang, sebenarnya kita baca secara sir. Jadi kita baca sir lah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita baca surah apa-apa waktu solat maghrib, baca kuatlah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam itulah. Kita di Malaysia tu ikut tu lah, kecuali di Perlis. Di Perlis depa dilarang baca Bismillahirrahmanirrahim, ikut depa yang apa nama Jawatan Mufti, maknanya kena nak baca, maknanya depa Alhamdulillahirabbil alamin, tak ada bismillah baca. Saya tak pasti sama ada memang depa baca sir ataupun depa baca darah. Depa baca sir ataupun tak baca langsung, tu wallahu a'lam. Tapi kalau waktu kami duduk mengaji, ada perwakilan daripada Perlis, mereka akan ikut macam kita lah, dan mereka akan baca juga kunut. Kalau ikut kita lah, walaupun kita tahu mereka akan ikut pendapat yang lain, mereka lain pada pendapat kita, tu kita raih lah, tak payah kita nak kelai. Sama juga macam Imam Syafi'i dia pergi ke Kufah yang di sana bermazhab Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafi. Di sana beliau tidak membaca kunut, jadi ikut mazhab Hanafi, meraihkan mereka tuan rumah maknanya. Baik, kemudian ditulis bismillah, ditulis bismillah dengan dihazaf ataupun dibuang alif untuk menggambarkan banyak penggunaannya dalam segala hal, berlainan dengan bismi rabbik dengan diisbatkan ataupun dikekalkan alifnya. Jadi dalam Al-Quran dia ada Bismillahirrahmanirrahim satu, kemudian dia ada bismi juga, tapi bismi rabbik. Bismillah dengan nama Allah. Kalau bismi rabbik dengan nama Tuhanmu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surah Al-Waqi'ah tu contoh, ada beberapa tempat lah. Surah apa lagi? Tabarakasmu rabbi, surah Ar-Rahman pun ada. Ismi, tapi dia tak sebut, dia tak sambung dengan Allah, dia sambung dengan rabbik. Bila sambung dengan rabbik tu maknanya dia adakan alif tu. Alif tu ada. Boleh nampak kan kalau kita ada, kalau whiteboard, bolehlah kita nampak dengan jelas. Tak apalah macam tu mau kita nak abang. Sebab apa? Sebab bismillah lebih banyak penggunaan. Ya, kita nak pergi mana pun nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat apa pun kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ataupun perempuannya kita baca bismillah. Naik kereta, bismillah contohnya. Naik kenderaan. Tapi tak ada lah orang nak baca. Ataupun nak makan, bismi rabbik atau bismi rabbi. Tak ada kan. Tapi nak buat boleh lah, tak salah pula. Dengan nama Tuhan, maknanya Allah lah kan. Allah Subhanahu. Tak ada, tapi yang kita guna bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu rahsianya. Banyak penggunaannya. Dan di alif tu disebut, sebab apa ada alif? Bila ada alif ni dia macam ada lambat lah kita nak sampai. Dia ada macam dinding lah. Alif tu kan dia panjang menegak. Jadi kalau ba terus bersin, maksudnya kita hendaklah terus ataupun kita orang iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala direct, sehingga tidak ada hijab di antara kita bagi apapun ibadah kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu cukup dekat itu saya sebut sebab dia ada lagi huraian tu, jadi dekat tu dulu. Baik, contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Umar bin Abi Salamah, ya gulam, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, Samillah, sebutlah nama Allah waktu makan ni, dan makanlah dengan tangan kananmu.
Dan ambil dulu yang mana yang dekat dengan, yang duduk depan dengan kita. Makan itu disebut adab makan lah, adab makan. Okey, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian begitu juga apabila hendak masuk rumah, tidur, membaca dan sebagainya. Kita nak doa nak doa tidur. Bismikallahumma ahya. Bismikallahumma ahya wa amut. Kita baca. Tapi yang tu dia ada alif lah. Bismika kan. Kalau ikut kaedahnya dia ada alif lah situ. Tak apalah. Kan? Tapi penggunaan yang banyaknya kita bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga bersepakat kebanyakan fuqaha menyatakan basmalah adalah masyru'ah, disyariatkan pada setiap perkara yang penting. Apapun perkara yang penting, jangan lupa kita baca bismillah dalam ibadat atau lain-lainnya. Antara hadis yang menunjukkan pentingnya basmalah ialah hadis kullu amrin dzibal la yabda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam hadis riwayat lain ajzam dan sebagainya lah. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus, ataupun maksud di sini kurang berkat. Setiap amalan apapun yang kita nak buat, kita tak baca bismillah, maka dia akan mengurangkan keberkatan, mengurangkan manfaatnya. Maksudnya jadi kurang manfaat dan dia akan jadi kurang pahala. Macam itulah, itu maksud aqta, terputus, kurang kurang berkat, kurang manfaatnya dan kurang pahala. Baik, itu habis bismillahirrahmanirrahim. Yang ni yang saya tulis lah. Kalau nak ada tengok sini ada lagi lah. Nak tengok tapi loceng pun dah bunyi. Jadi tak boleh duduk panjang-panjang lah. Kita belajar satu lagi bawah. Satu lagi. Sini dia tak sebut, dia tak catatkan bismillah. Ada amalan-amalan bismillahirrahmanirrahim. Antaranya baca dengan 100 kali, ada baca 313 atau 300 kali. Ada yang masyhur juga baca 1000 kali. Semua tu ada fadilah-fadilah masing-masing lah sendiri. Yang saya ingat dulu ambil daripada mengaji dengan siapa, dengan Pak Sumit, Tuan Pak Sumit pada sebut. Dan bismillahirrahmanirrahim ada orang amal dengan 786. Isabul Jumal maksudnya panjang pula cerita nak cerita. Tak payah cerita nanti. Pasal apa yang boleh jadi 786. Kita pergi kedai mamak, ditulis 786. 786 tu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita belajar tengok 786 tu, tak apalah yang kita tengok nombor 786 tu, tapi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dia wakil kepada bismillahirrahmanirrahim. Setiap huruf dia ada orang panggil apa? Huruf number dia. Contohnya huruf ba. Huruf ba tu nombor 2 mewakili huruf ba. Sin berapa? Mim berapa? Saya pun tak ingat lah nak sebut. Alif berapa? Alif 1. Jadi campur semua tu yang jadi 786. Huruf ra 200. Yang saya ingat lah. Jadi pada juga pada. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak tak alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ke tuan? Kau tak berhenti. Lagu nak? Dia ikut. Benar tak? Tak imam tak tahu nak kata apa dah. Saya tengok ada agak boleh tak habis dalam 5 minit ke 10 minit. Sebenarnya boleh kot. Tak ya. Boleh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pentadbir sekalian alam. Ini tuan-tuan kalau nak tengok ni terjemahan ni, tafsiran ataupun terjemahan ni
saya ambil daripada kitab Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan. Segala puji bagi Allah pentadbir sekalian alam, daripada manusia. Alam tu apa dia? Alamin, al-alamin. Alam tu satu, al-alamin tu banyak. Alam tu banyak. Apa dia sebut? Manusia, termasuk jin. Dia kita alam manusia dan kita berkongsi alam dengan jin. Yang mai alam ni, hak mengaji ni, boleh jadi jin. Ramai boleh kita tahu. Cuma tak nampak lah. Duduk satu, duduk orang tu, duduk orang ni, duduk belah kita tak nampak. Ada tak yang boleh nampak jin? Kok yang boleh nampak jin tu jin? Seronok orang kalau cerita bab jin ni, seronok tak habis cerita. Dia dulu ustaz, guru kita sebut, ingat Syekh Ustaz Fahmi Zamzam sebut cerita di India, tempat dia mengaji, Lucknow, Darun Nadwa. Ada kelas khusus untuk jin saja mengaji. Hak yang pergi mengaji tu jin saja. Manusia tak berani. Tok guru hak yang mengajak manusia. Bawa otak. Tak betul kena tibai. Jin pun kena tibai. Tunggu. Duk mengajak. Kadang-kadang tu benda bergerak. Kursi bergerak, meja, tapi tak ada orang. Kipas kena bergerak. Kita nampak kan? Itu cerita manusia yang dengan kita ni, dengan jin tak maknanya tak boleh. Cuma kita tak nampak dia. Itu dia cerita. Kalau boleh nampak, lari tak cukup tak nak. Tapi dia lari ke mana? Ke mana pun nampak. Dia tak mana-mana. Jin lebih banyak daripada kita. Jin lebih banyak daripada kita. Tapi besok di akhirat terbalik di akhirat. Baik, malaikat alam malaikat kita, segala binatang pun alam dia. Binatang tu pun bahagi pula. Darat, laut, langit, maknanya di udara, burung kan, ada di darat, di laut. Itu alam-alam lah. Bumi dan sebagainya, semua itu dikatakan alam. Tu baru di bumi, tak luar pada bumi lagi. Orang jumpa 20 planet apa, Mushtari, Marikh, macam-macam. Daripada buat kerja astronomi punya ni kan, ilmu astronomi depa kaji bintang macam-macam. Kalau orang putih dia buat filem, kita sekarang ni nak mencari planet baru untuk didiami pasal bumi ni dah rosak dah. Oksigen kurang. Ini cerita orang putih lah. Dah masa tak pernah ada cerita orang putih. Dia bercari, pergi ke Marikh tengok ada ayat. Kalau ada ayat, sumber asas ada, kita akan berpindah ke planet Marikh. Itu cerita bila orang putih, orang Melayu dia cerita apa nama, cinta-cinta tu lah, cinta hantu lah orang Melayu. Seronok dah tak tu kalau boleh tengok cerita hantu. Orang putih dia lagu tu kan. Jadi biarlah kan. Kemudian bumi dan sebagainya. Maka setiap-tiap sesuatu itu namanya alam, bererti alamat atau Tuhan yang menjadikan. Maknanya semua alam ini dia adalah tanda bahawa adanya Allah, adanya Tuhan, suatu kuasa yang menjadikannya. Seperti disebut, tapi seperti ni saya baca ni, seperti najis lembu, alamat atas ada lembu. Dia bagi cerita perumpamaan, dia bagi kita nak pergi faham kias. Dan abang kata bila kita jalan tak mana-mana di lorong jalan kampung ke apakah, nak tahu macam mana kalau ada kampung tu ada lembu, ada tai lah, ada najis lembu, ada lembu lah, walaupun tak nampak lembu, walaupun dah pergi mana lah. Begitu juga alam ini, dia adalah dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu cara ringkas kita sebut. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Itu Allah Taala khusus namanya Allah. Tak ada siapa pun duk nama Allah. Lahir anak, kita nak nama apa ni? Saya ingat nama Allah. Tak boleh Abdullah tak apa, tapi Allah tak boleh.
Saya ingat ada cerita kisah dulu ni depa nak guna nama Allah. Guna nama Allah budak tu ceritanya tak lama meninggal budak tu. Baik. Alhamdu maksud alhamdu al-thana bil lisan wal qalb ala jamil ni'amillah. Puji-pujian itu adalah dengan lisan dan hati di atas keelokan nikmat-nikmat Allah. Bila kita sebut Allah, kita sebut alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah dengan lisan kita, dengan hati kita pun rasa rasa keelokan ataupun rasa syukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita rasa bila sebut alhamdulillah, kita teringat nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita begitu banyaknya. Malam ni contoh nikmat yang kita kecapi, yang kita berada dalam ni, kita berada di dalam majlis ilmu. Nikmat bukan semua orang boleh duduk dalam majlis ilmu. Bukan semua orang tak ada tetakan ilmu. Ada orang malam patutnya kita penuh majlis, dia tak ada majlis, dia duduk atas pokok ataupun duduk dalam rumah tengok cerita dan sebagainya. Nikmat yang harus kita syukuri. Jadi kita sebut alhamdulillah dengan penuh rasa kerdil, dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT. Macam tu. Perbezaan antara alhamdulillah dan syukur, dia ada disebut sendiri alhamdu wa syukur. Saya ingat saya sebut sendiri pasal nak cerita satu hal lah. Jadi tak payah kita nak sebut ni panjang ni. Tapi saya ingat dah agak panjang lah ni. Maknanya tak boleh nak cerita lebih ni. Cukup dah tahu tu. Saya sebut takat baru alhamdulillah. Baru situlah kalau ikutnya alhamdulillah baru. Alhamdulillah boleh kata alhamdulillah sampai situ dululah. Nanti kita cerita lagi insya-Allah minggu yang keempat kita sambung lagi. Jadi kita bagi satu dululah. Dengan bismillah tadi alhamdulillah. Baca bismillah, cuba kita bersatu. Bismillahirrahmanirrahim tu pun saya tak cerita dari sudut apa maknanya bismi dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu saya cerita tentang Ar-Rahman nanti. Tentang Ar-Rahmanir-Rahim baru cerita Ar-Rahman ni lagu mana? Ar-Rahim tu macam mana? Dia ada beza. Baik. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanallah.